Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati jawatan kuasa pengurusan Yayasan Ta'lim, seterusnya hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita dapat memulakan sebenarnya majlis pengajian berkitab yang baharu bersama dengan saya seperti yang diuruskan oleh pihak Yayasan Ta'lim, iaitu pada setiap hari Sabtu, minggu yang kedua dan juga minggu yang keempat, insya-Allah, sekiranya tidak ada apa-apa halangan, insya-Allah kita akan mengadakan pengajian berkitab yang baharu mulai hari Sabtu minggu yang kedua, iaitu mulai hari ini 10 Disember sehinggalah ataupun dan juga minggu yang keempat, selang 2 minggu, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Dan kitab yang kita akan gunakan sebagai silibus pengajian kita ini 2 kali di dalam 1 bulan insya-Allah adalah kitab yang berada di tangan saya ini, Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilm. Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilm. Yang mana terjemahannya seperti yang telah diedarkan menerusi poster kuliah, iaitu petunjuk-petunjuk sepanjang perjalanan menuntut ilmu. Petunjuk-petunjuk sepanjang perjalanan menuntut ilmu. Dan kitab kita ini ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah As-Sadhan, hafizahullah. Syekh Dr. Abdul Aziz bin Abdullah As-Sadhan, hafizahullah. Yang mana kitab yang sangat baik, hadirin dan hadirat, bagi setiap penuntut ilmu untuk membacanya supaya kita jelas apakah cara-cara ataupun petunjuk kepada kita ini untuk mempelajari ilmu. Jadi jika dilihat majlis kita pada pagi ini merupakan majlis kali yang pertama, maka saya nak bawakan hadirin dan hadirat perbahasan kita ini dengan apa yang disebut sebagai muqaddimah ataupun pendahuluan dalam proses kita ini menuntut ilmu. Yang pertama, bab yang pertama, penulis kitab kita ini nak membawa kepada perbahasan halangan-halangan dalam proses menuntut ilmu. Dalam bahasa Arab, ia disebut sebagai al-mu'awwiqatu an talabil ilm. Al-mu'awwiqatu an talabil ilm. Halangan-halangan dalam proses menuntut ilmu. Kita tahu bahawasanya dalam apa sahaja kebaikan yang kita ingin lakukan, ia pasti datang bersamanya halangan dan cabaran. Jadi begitulah juga dengan proses menuntut ilmu, dan ini merupakan suatu kebaikan. Maka ada cabaran, ada halangan, dan oleh faktor itu penulis kitab dia nak sebutkan beberapa halangan-halangan daripada kita mendapatkan ilmu. Yang pertama yang disebutkan di sini, hadirin dan hadirat, al-mu'awwiqul awal. Al-mu'awwiq al-awwal.
iaitu penghalang yang pertama. Apakah yang menghalang kita ini daripada kita mendapatkan ilmu? Dalam kita proses kita mencari ilmu, menuntut ilmu, apakah yang menghalang kita daripada mendapat ilmu? Yang pertama adalah fasadun niyah. Fasadu an-niyah. Terjemahannya, rosaknya niat. Rosaknya niat. Jadi penghalang pertama daripada kita mendapatkan ilmu adalah niat yang rosak. Niat yang rosak. Dan apabila disebut perkataan niat, niat ini ia merujuk kepada keikhlasan kita dalam ibadah. Jadi maksud di sini, kalau kita belajar, tetapi belajar kita bukan kerana Allah, tetapi kita belajar untuk mendapat selain daripadanya, selain daripada yang sewajarnya, maka inilah penghalang daripada mendapatkan ilmu. Dan inilah petanda bahawasanya niat kita ini adalah niat yang fasad, niat yang rosak. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Disebutkan di sini, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, oleh penulis kitab kita rahimahullah, penulis kitab kita hafizahullah ta'ala, وَالنِّيَّةُ هِيَ رُكْنُ الْعَمَلِ وَأَسَاسُهُ. Niat merupakan rukun bagi setiap amalan serta asas bagi amalan tersebut. Dan kita tahu rukun ni maknanya tiang dan juga asas bermakna teras. Jadi niat ini merupakan suatu asas dan teras bagi sesuatu amalan. Dan sebab itu kita katakan amalan bergantung kepada niat. Dan disebut waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan bergantung kepada niat. Dan setiap seseorang itu mendapat ganjaran sesuai atau bergantung kepada apa yang dia niatkan. Jadi ini pentingnya niat. Dan niat di sini sebagaimana yang saya sebutkan tadi, untuk kita dalam ibadat, niatnya merujuk kepada keikhlasan. Niatnya merujuk kepada keikhlasan. Kita lihat dalam kitab-kitab hadis yang disebut oleh para ulama, yang ditulis oleh para ulama. Antaranya adalah kitab Sahihul Bukhari. Sahih Al-Bukhari. Yang mana kita biasa dengar nama kitab Sahih Al-Bukhari ini. Ia ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Al-Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari rahimahullah. Dan Al-Imam Al-Bukhari ini, beliau apabila menulis Sahih Al-Bukhari, beliau membahagikan kitab tersebut kepada pecahan-pecahan kitab dan juga bab di bawah kitab. Jadi kitab yang pertama adalah Kitabu Bad'il Wahyi. Kitabu Bad'il Wahyi. Kitab permulaan wahyu. Kitab permulaan wahyu. Dan di bawahnya ada bab. Dan bab yang pertama di bawah kitab Bad'il Wahyi tersebut adalah babu kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab bagaimanakah bermulanya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat hadis yang beliau letakkan di situ. Beliau pun mengatakan haddatsana Al-Humaydi Abdullah ibn Zubair. Qala haddatsana Sufyan. قال حدثنا يحيى ابن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله
fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ah yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang mana terjemahannya, hadirin dan hadirat, disebutkan di sini oleh Al-Imam Al-Bukhari bahawasanya Nabi SAW mengatakan amalan bergantung kepada niat. Amalan bergantung kepada niat. Dan contoh amalan ini adalah salat kita, puasa kita, bersuci kita. Bersuci itu meliputi wuduk dan juga mandi kita. Dan kemudian bacaan Al-Quran kita. Seluruh ibadat. Dan termasuklah daripada ibadat serta amal soleh adalah menuntut ilmu kita. Jadi maknanya, bila kita katakan menuntut ilmu termasuk amalan, maka amalan bergantung kepada niat. Maka kesimpulannya, menuntut ilmu berhajat kepada niat. Tetapi niat yang bagaimana, inilah yang kita maksudkan keikhlasan niat. Maknanya menuntut ilmu berhajat kepada niat yang betul. Niat yang ikhlas. Iaitu kita belajar kerana Allah. Kita belajar kerana Allah. Allah sifatnya alim. Dia maha berilmu. Jadi sebab itu kita cintakan ilmu kerana ia sifat Allah. Jadi sebab itu kita menuntut ilmu juga kerana Allah. Jadi atas faktor ini bersihkan niat. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, hadis yang pertama dalam Sahihul Bukhari adalah hadis niat. Innamal a'malu binniyat. Begitu juga dalam kitab hadis 40 karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi apabila beliau menulis kitab hadis 40, beliau menjadikan hadis innamal a'malu binniyat sebagai hadis yang pertama. Dan begitu juga kalau kita lihat dalam kitab Umdatul Ahkam oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi, itu pun dimulakan dengan hadis innamal a'malu binniyat. Maka ini isyarat daripada ulama-ulama hadis. Kenapa mereka memulakan penulisan kitab mereka ini dengan hadis innamal a'malu binniyat? Isyaratnya adalah sesiapa yang ingin memulakan pengajian ilmu dalam kitab ini, hendaklah dia mengikhlaskan niatnya terlebih dahulu. Hendaklah dia memperbetulkan niatnya. Hendaklah dia membersihkan niatnya terlebih dahulu dalam perjalanan dia ini menuntut ilmu. Baik. Dan disebutkan oleh penulis kitab kita ini, hadirin dan hadirat. فَإِذَا كَانَتِ النِّيَّةِ مصحوبة بشيء من اللوث على اختلاف أنواعه من حب تصدر أو حب شهرة أو تسنم مجالس فإن هذا كفيل بأن يكون هاجزا منيعا في طريق صاحب تلك النية. Terjemahannya, hadirin dan hadirat, sekiranya niat itu disertai ataupun niat itu bercampur dengan kotoran-kotoran yang berbeza-beza jenisnya, daripada contoh dia katakan di sini, hubbi tasaddur, cinta atau suka untuk menonjol, suka untuk tasaddur, suka nak menonjol ini, maksudnya dia belajar ilmu untuk dia menonjol dalam kalangan masyarakat, dalam kalangan manusia. Dan hubbi syuhrah, dia belajar untuk cintakan kemasyhuran. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Untuk dia jadi famous. Untuk dia jadi terkenal disebabkan belajarnya ilmu. Seolah nampak, oh dialah yang paling rajin menuntut ilmu. Dialah yang paling semangat dalam menuntut ilmu. Ini adalah niat-niat yang fasad. Niat-niat yang rosak yang perlu kita bersihkan qalbu kita ini daripada dimasuki oleh niat tersebut. Semua ini adalah menjadi sesuatu penghalang yang menghalang kepada pelakunya daripada mendapat ilmu. Baik. Dan oleh kerana itu, kita diperintahkan untuk membersihkan niat ini, hadirin dan hadirat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Quran
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sesiapa yang bermujahadah kerana kami, bersungguh-sungguh kerana kami, maka kami akan berikan petunjuk kepada dia terhadap jalan-jalan kami, kata Allah. Lanahdiyannahum subulana. Kami pasti akan memberikan petunjuk kepada dia akan jalan-jalan kami, kata Allah. Jadi maknanya, kita kena mujahadah. Ini yang dipanggil sebagai mujahadatun nafs. Iaitu kita bersungguh-sungguh merawat dan mengubat niat kita ini, jiwa kita ini, supaya jiwa kita, niat kita bersih daripada segala yang merosakkannya dalam perjalanan kita ini menuntut ilmu. Dan disebutkan di sini satu kata-kata daripada seorang tokoh besar dari kalangan salaf, iaitu Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Iaitu wa Sufyanus Tsauri rahimahullah, kata penulis kitab hafizahullah, ala wara'ihi wa jalalati qadri yaqul ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati. Yang mana Sufyan Ats-Tsauri dalam keadaan waraknya dia, tingginya kedudukan dia, mulianya dia, pun masih dia mengatakan ma ashaddu alayya atau ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati. Tidaklah aku merawati sesuatu yang lebih berat, yang lebih sukar, yang lebih payah ke atasku berbanding rawatanku terhadap niat aku. Allahu Akbar. Tidaklah aku merawat sesuatu yang lebih berat, yang lebih sukar, yang lebih payah, yang lebih susah berbanding rawatanku terhadap niat aku. Jadi maknanya kalaulah ulama pun sampai kepada tahapan sebegitu, sentiasa membersihkan dan merawat niat hadirin dan hadirat, maka kita ni sebagai orang awam adalah lebih utama untuk kita ini membersihkan niat. Baik. Kemudian penulis kitab dia menimbulkan tanda soal atau tanda tanya. Dia kata, wa idza kana hadzal imam ats-Tsauri fama baluka bina nahnu. Kalaulah Imam Sufyan ats-Tsauri pun begini keadaannya, maka bagaimanakah dengan keadaan kita pada hari ini? Falidzalika yanbaghi an yakuna al-wahidu minna mutajarridan fi talabihi lil-'ilm la yuridu bidzalika illa wajha Allah azza wa jalla. Oleh yang demikian itu, dikehendaki bahawasanya setiap seorang dari kalangan kita ini yang menuntut ilmu, hendaklah dia tidak menuntut ilmu melainkan semata mengharapkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kerana Allah semata-mata. Baik. Kemudian hadirin dan hadirat, selesai kepada kita ini kepada al-mu'awwiqul awal, iaitu penghalang dan penghadang yang pertama, rosaknya niat dalam proses kita ini menuntut ilmu. Jadi penting untuk kita ikhlaskan niat, dan penting untuk kita ini menghalang dan membersihkan niat daripada kefasadannya. Dan fasadnya niat, jawapannya mudah. Apabila kita melakukan ibadah kerana selain Allah. Kerana selain Allah. Sedangkan Allah Ta'ala perintahkan, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Kita ini tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas. Ikhlas tu yang saya kata tadi, ketulusan niat. Niat yang betul. Dan begitu juga di dalam hadis Nabi SAW, baginda memberikan ancaman dan larangan terhadap orang yang menuntut ilmu bukan kerana Allah, tapi kerana tujuan-tujuan yang lain. Iaitu baginda menyatakan, la tata'allamul ilma litubahu bihil ulama wala litumaru bihis sufaha
wala litatakhayyaru bihi al-majalis wa man fa'ala dhalika fannar an-nar, kata Nabi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jangan sesekali kamu menuntut ilmu untuk bermegah-megahan di hadapan para ulama. Tujuannya apa? Litubahu bihil ulama, untuk bermegah-megahan, untuk al-mubahah. Wala litumaru bihis sufaha, jangan kamu belajar ilmu untuk kamu mengadakan debat dengan golongan jahil. Nak berdebat dengan orang tak cerdik. Tidak, itu bukan tujuan kita belajar. Wala litatakhayyaru bihil majalis, jangan kamu belajar ilmu dengan tujuan untuk kamu ini terpilih dalam kalangan majlis-majlis tertentu. Maknanya diangkat. Tujuannya adalah untuk dipuji, diangkat, dibesarkan, dimuliakan, tidak. Lalu kata Nabi SAW, wa man fa'ala dhalika fannar an-nar. Siapa yang melakukan hal yang demikian ini, maka neraka tempatnya. Kenapa neraka? Kerana syarat penerimaan amal kita untuk kita masuk syurga ada dua. Yang pertamanya ikhlas. Jadi kalaulah kita ini beramal tanpa ikhlas, maka kita tidak melayakkan diri kita nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sama seperti hadis 3 orang lelaki yang merupakan manusia yang paling awal dihisap pada hari kiamat kelak. Iaitu lelaki yang pertama yang mati berjihad di jalan Allah. Ataupun yang lebih tepatnya, lelaki tersebut dia mati di medan jihad. Itu yang lebih tepat. Yang kedua adalah lelaki yang semasa hayatnya dia membaca Al-Quran dan mengajarkan ilmu. Dan lelaki yang ketiga adalah lelaki yang dermawan. Mereka bertiga ni dekat akhirat, Allah bangkitkan, Allah tanya kepada mereka, apakah tujuan awak lakukan amalan-amalan tersebut? Masing-masing mereka mengatakan, kami lakukan kerana-Mu ya Allah, semata kerana-Mu. Tapi ketiga-tiga mereka ni Allah kata, awak berbohong, awak berbohong, awak berbohong. Yang pertama, awak lakukan bukan semata untuk aku, tetapi Allah kata, kamu lakukan untuk kamu digelar sebagai seorang pejuang. Lelaki yang kedua, dia semata nak dapat gelaran Qari'ul Quran. Manakala lelaki yang ketiga, dia semata nak dapat gelaran Jawad, iaitu dermawan. Jadi mereka ini dicampakkan amal mereka kepada mereka dan akhirnya mereka diheret dan dicampak ke dalam neraka Allah. Jadi mereka masuk neraka bukan sebab mereka berjihad, bukan sebab mereka baca Quran, bukan sebab mereka bersedekah, tapi mereka masuk ke dalam neraka kerana rosaknya niat apabila berjihad, rosaknya niat semasa mengajarkan Quran, dan rosaknya niat semasa bersedekah. Jadi sama juga dengan kita para penuntut ilmu. Menuntut ilmu ni ibadat. Ibadat berhajat kepada keikhlasan niat. Sesiapa yang rosak niatnya, dia melakukan menuntut ilmu kerana selain Allah, maka inilah sabda Nabi SAW, fannar an-nar, neraka kata Nabi. Jadi sebab itu bahaya kalau kita rosak niat. Dan atas faktor inilah penulis kitab kita menjadikan al-mu'awwiqul awal, halangan yang pertama daripada proses mendapat dan memperoleh ilmu adalah rosak dan buruknya niat kita ini. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, al-mu'awwiq ats-tsani. Al-mu'awwiq ats-tsani. Dan sebelum saya teruskan, hadirin dan hadirat, suka untuk saya menyatakan di sini bahawasanya sekiranya para pendengar, para penonton yang mengikuti pengajian kita ini secara dalam talian mempunyai sebarang persoalan yang ingin ditanyakan berkaitan dengan topik kita ini, maka saya alu-alukan soalan tersebut ditanyakan di ruangan komen, sama ada yang melihat menerusi laman Facebook rasmi Yayasan Ta'lim ini ataupun menerusi YouTube. Boleh sertakan di ruangan komen tersebut soalan-soalan yang ada kaitan dengan topik yang kita bahas pada pagi ini, insyaAllah. Jadi kita sambung al-mu'awwiq ats-tsani, penghalang yang kedua, hadirin dan hadirat. Penghalang yang kedua, iaitu kata penulis kitab, hubbus syuhrah wa hubbut tasaddur.
cintakan kemasyhuran dan cintakan untuk menonjol-nonjol. Cintakan kemasyhuran serta suka untuk menonjol. Hakikatnya sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, ini adalah contoh kepada rosaknya niat. Tetapi kenapa diletakkan sebagai al-mu'awwiqus tsani, iaitu sebagai satu topik yang berasingan dengan topik sebelumnya. Kerana kebanyakan ataupun realiti kebanyakan masyarakat pada hari ini, apabila dia belajar, inilah dua sifat utama dia. Iaitu yang pertama, hubbus syuhrah. Dia nak menjadi popular dengan ilmu. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Dan dia nak terkehadapan. Dia nak jadi terkenal, tasaddur. Tasaddur ini dia nak ke depan, dia nak menonjol. Daripada prosesnya menuntut ilmu. Maka di sini adalah suatu isyarat kepada rosaknya niat. Dan kata penulis kitab, wa huwa dakhil tahta niyah. Kalau ikutkan, sukakan populariti, kemasyhuran serta cintakan untuk menonjol-nonjol ini, ia termasuk di bawah perbahasan niat. Akan tetapi ia diletakkan secara perbahasan tunggal kerana kepentingan tajuk ini. Wasyuhratu wattasadduru da'un wabilun la yaslam minhu illa man asamahu Allah, kata penulis kitab. Syuhrah ni, kemasyhuran, serta inginkan menonjol atau keinginan untuk menonjol adalah suatu penyakit yang buruk. Da'un wabil, penyakit yang buruk. La yaslam minhu illa man asamahu Allah. Yang mana tidak ada yang terselamat daripada dua penyakit ini kecuali golongan yang Allah Ta'ala pelihara. Dan mudah-mudahan kita digolongkan dalam kalangan golongan tersebut. Allahumma amin. Kama qala Syatibi rahimahullah, sebagaimana yang disebutkan oleh al-Imam Syatibi rahimahullah, akhirul asya'i nuzulan min qulubis salihin hubbus sultah wat tasaddur. Perkara terakhir yang diturunkan kepada jantung hati orang-orang saleh adalah cinta kepada as-sultah. Sultah ni kekuasaan, cintakan pangkat, kuasa, jawatan, wat tasaddur, dan cinta untuk menonjol-nonjol, perasaan suka untuk menonjol-nonjol. Dan ni adalah akhirul asya'i nuzulan. Akhirul asya'i nuzulan maknanya menunjukkan yang terakhir sekali yang boleh berlaku kepada mereka, orang-orang saleh, adalah cinta kepada jawatan dan cinta kepada menonjol-nonjol. Menunjukkan betapa Allah memelihara mereka ini daripada sifat-sifat yang tercela sebegini. Baik. Kata penulis kitab kita hafizahullah, fa idza kanat niyyatu talib, sekiranya niat seorang yang menuntut ilmu itu ayyashtahira ismu, supaya nama dia masyhur, nama dia terkenal, supaya bila dia pergi mana je orang akan sebut nama dia, orang akan kenal peribadi dia. Wa ayyartafi'a dhikruh, supaya sebutan namanya ditinggikan, dimuliakan. Wa ayyakuna mubajjalan kullama halla aw rahal, supaya dia itu dimuliakan setiap mana dia pergi, di mana sahaja dia pergi dan daripada mana sahaja dia datang. La hamma lahu illa zalik, yang mana tidak ada fokus lain kepada dirinya melainkan itu sahaja niat dia, supaya nak orang sebut nama dia, supaya dia nak masyhur, supaya dia dimuliakan ketika di mana sahaja dia pergi. Maka kata penulis kitab, faqad adkhala nafsahu madakhila khatirah, sesungguhnya dia telah masukkan dalam diri dia perkara-perkara yang sangat khatir, yang sangat bahaya. Dia telah masukkan ke dalam dirinya perkara-perkara yang sangat bahaya. Wa yakfi an na'rifa hadisan wahidan, dan memadai bagi kita untuk mengetahui suatu hadis sahaja. Tak perlu banyak hadis. Satu hadis ni pun dah mencukupi untuk menggerunkan hati kita.
Satu hadis ni pun dah cukup untuk memberi pengajaran kepada kita supaya menzahirkan ketakutan terhadap rosaknya niat kita ini apabila kita beramal tanpa keikhlasan. Apa dia? Wa huwa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya baru sahaja saya sebut dan bacakan sebentar tadi, tapi kita bacakan teks hadis tersebut. Inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi thalatha. Sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat kelak ada 3 orang. Ila an qal, sehinggalah kepada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Quran. Seorang lelaki yang mempelajari ilmu. Ini penting. Pertama, seorang lelaki yang mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu serta dia membaca Al-Quran. Ini individu yang sama. Apa yang dia buat? Dia belajar ilmu, dia mengajarkan ilmu, dia membaca Al-Quran. Fa'utiya bihi. Maka dia ni didatangkan dan dihadapkan. Fa'arrafahu ni'amahu. Dan dia diperlihatkan ataupun ditunjukkan kepadanya nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya. Fa'arafaha. Dan dia mengenali nikmat tersebut. Iaitu nikmat belajar ilmu, mengajar ilmu dan membaca Al-Quran. Qala, ditanya, fama fa'alta fiha, apa yang awak lakukan pada nikmat-nikmat tersebut? Lalu lelaki ni dia menjawab, dia kata ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Aku mempelajari ilmu dan aku mengajarkan ilmu. Wa qara'tu fikal Quran. Dan aku membaca Al-Quran kerana-Mu ya Allah. Wa qara'tu fika Al-Quran. Aku mengajarkan Al-Quran, aku membaca Al-Quran kepadamu, kerana-Mu. Qala, Allah Ta'ala kata, kazabta, kau bohong. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal alim. Akan tetapi kamu mengajarkan ilmu untuk digelar kamu tu sebagai orang alim. Untuk kamu dikatakan sebagai seorang alim. Maknanya untuk gelaran-gelaran. Untuk jawatan-jawatan. Jadi dia ni belajar, dia melakukan sesuatu, niat dia salah. Wa qara'ta fikal Quran liyuqal huwa qari. Dan kamu mengajarkan Quran supaya kamu ni digelar sebagai seorang qari, iaitu orang yang rajin baca Quran, orang yang pakar baca Quran. Lalu dikatakan dalam hadis yang sama, summa amara bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian dicampakkan amalan dia itu kepada muka dia. Maknanya amalan tu bila dicampak kepada dia balik, amalan tidak diterima oleh Allah. Itu mafhum dia. Hatta ulqiya finnar, sehinggalah dia dicampakkan ke dalam neraka Allah. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Jadi kenapa dia dicampak ke dalam neraka? Sebagaimana yang kita sebutkan sebentar tadi, kerana dia ada masalah pada keikhlasan niat hadirin dan hadirat. Wal hadithul akhar, ada hadis yang lain yang disebutkan di sini oleh penulis kitab kita yang menjelaskan tentang bahayanya cinta kepada sebutan-sebutan ini. Cinta kepada kemasyhuran, populariti, iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya na'ayal arab akhwafu ma akhafu alaikum asyirk wasyahwatul khafiyah. Wahai bangsa Arab, kata Nabi, wahai sekalian masyarakat Arab, perkara yang paling aku takuti berlaku kepada kamu ada 2. Apa dia? Perkara yang paling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takuti berlaku kepada masyarakat Arab, yang pertama adalah asyirk, iaitu syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Yang kedua adalah asyahwah al-khafiyah. Asyahwah al-khafiyah. Dan asyahwatul khafiyah ini adalah terjemahan literalnya syahwat yang tersembunyi. Syahwat yang tersembunyi. Lalu disebutkan oleh seorang ulama yang namanya Al-Imam Ibnul Athir. Al-Imam Ibnu Al-Athir. Bukan Ibnu Kathir, Ibnu Athir. Kalau Ibnu Kasir dengan huruf kaf itu, kaf, sa,
yara. Itu adalah penulis kitab tafsir. Tapi ini Ibnul Asir, ada hamzah. Ibnul Asir. Dan Ibnul Asir ini, hadirin dan hadirat, beliau ada menulis sebuah kitab yang masyhur yang berjudul An-Nihayah fi Gharibil Hadith wa Alfadhi. An-Nihayah fi Gharibil Hadith. Ditulis oleh Al-Imam Ibnul Asir rahimahullah. Dan beliau ada menjelaskan berkenaan dengan apakah pengertian syahwah khafiyah yang kita katakan sebentar tadi. Yang mana saya sebut secara literal, terjemahan secara umum, saya katakan apa? Syahwah al-khafiyah ni adalah syahwat yang tersembunyi. Tetapi Ibnul Asir dia tafsirkan atau dia syarahkan makna hadis tersebut. Dia kata inna syahwatal khafiyah hubbu tila'un nas 'ala al-amal. Syahwat yang tersembunyi adalah seseorang itu dia sukakan kepada pandangan orang ramai ke atas amalan yang dia lakukan. Maknanya dia suka orang ramai melihat kepada perbuatan dia. Dia suka menunjukkan atau memberitahu, memaklumkan kepada orang ramai akan amalan yang dia lakukan. Ini adalah syahwat yang tersembunyi. Maknanya dia melakukan amalan dan dia suka sekiranya dia dilihat melakukan amalan. Ini syahwat yang tersembunyi. Dan ini juga merupakan bahagian daripada riya. Dan kita tahu bahawasanya kedua-dua yang Nabi sebutkan, yang pertama syirik, yang kedua riya ataupun syahwah khafiyah ini, syahwat yang tersembunyi, kedua-duanya menafikan apa? Kedua-duanya menafikan ikhlas. Syirik kepada Allah, na'udzubillah min zalik, syirik kepada Allah ini menafikan ikhlas. Kerana ikhlas adalah mengesakan Allah dalam ibadat. Manakala syirik adalah menyekutukan Allah dalam ibadat. Manakala riya ada masalah pada niat. Pada niat. Maka itu juga menafikan ikhlas. Kerana kita ini dituntut dan diperintahkan untuk mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian disebutkan di sini, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, waja'a 'anil Faruq. Ada riwayat yang sampai kepada kita ini daripada Al-Faruq. Dan siapakah yang digelar sebagai Al-Faruq? Jawapannya adalah Sayyiduna Umar ibn Al-Khattab. Yang ni kita kena tahu. Kalaulah Abu Bakar dikenali dengan gelaran As-Siddiq. Sebab itu biasa kita dengar perkataan Abu Bakar As-Siddiq. Maka Sayyidina Umar juga ada gelarannya, iaitu Umar Al-Faruq. Dan apakah maksud Al-Faruq, hadirin dan hadirat? Yang ni supaya bila kita belajar kitab dan bila kita dengar nama satu-satu sahabat Nabi ni, kita boleh kenali mereka dengan lebih langsung menerusi pengajian dan pembelajaran kita dalam sesi kita kali ini. Supaya bila kita dengar, maka kita kenal dan kita tahu, oh siapakah dia yang dimaksudkan oleh Ustaz. Jadi macam disebutkan di sini, waja'a 'anil Faruq. Telah datang kepada kita sebuah riwayat daripada Al-Faruq. Siapa dia Al-Faruq? Jadi kita kenali. Al-Faruq adalah merujuk kepada siapa? Umar ibn Al-Khattab. Jadi Sayyidina Umar ni adalah gelarannya Al-Faruq. Dan Al-Faruq ini dia atau beliau dinamakan atau digelar sebagai Al-Faruq kerana beliau yufarriqu bainal haqqi wal batil. Ini antara sebab dia. Yufarriqu bainal haqqi wal batil. Kerana Sayyidina Umar ini beliau memisahkan
Sebab itu orang yang kalaulah dia nak mengeluarkan dirinya, memisahkan dirinya daripada imam semasa salat berjamaah, itu dipanggil istilah tu sebagai apa? Sebagai mufaraqah. Kan ada faraqah tu. Al-Faruq. Jadi maknanya orang yang mufaraqah ni siapa dia? Dia keluar daripada imam dia. Dia memisahkan diri je daripada imam salat dia. Jadi apakah makna Al-Faruq? Maka kita kata Al-Faruq ni adalah allazi yufarriqu bainal haqqi wal batil. Seseorang yang memisahkan di antara yang hak dan juga yang batil. Jadi tak pelik kalaulah ada asatizah kita yang dianggap, oh awak ni nak pecah belahkan masyarakat menerusi dakwah awak. Kita tak nafikan kalau dakwah yang salah memang perlu ditegur. Tetapi kalaulah dakwah kita ini adalah dakwah ilmu, yang mana ilmu itu sifatnya benar dan jujur, lalu kita dakwah, orang tuduh kita dan dakwa kita, dan orang kata, oh dakwah kita ni memecah belahkan. Maka apa maksud memecah belahkan? Kalau memecah belahkan antara yang betul dan yang salah, tak ada masalah. Kalau memecah belahkan antara yang hak dan juga yang batil, itulah yang dituntut. Itulah yang dilakukan oleh Umar Al-Faruq. Jadi kita kena dengar hakikat ni bahawasanya sentimen boleh diwujudkan. Oh, penceramah ini, pendakwah ini, dia memecah belahkan. Apa makna awak memecah belahkan? Kalau memecah belahkan untuk memberitahu yang mana betul dan yang mana salah, yang mana hak dan juga yang batil, yang ni tidak salah. Yang ni dituntut oleh agama. Supaya orang tidak menganggap yang benar itu salah, yang salah itu benar. Jadi kita kena ada Al-Faruq. Kita kena ada membezakan dan pemisah antara dua perkara tersebut. Disebutkan di sini hadirin dan hadirat, Sayyiduna Umar ibn al-Khattab annahu ataba Ubayyan indama ra'a an-nasa yamshuna khalfahu fanaharahu wa zajarahu qailan kuf an hadha fa innaha fitnatun lil matbu' muzillatun littabi'. Sayyidina Umar ni apabila suatu hari dia melihat seorang lagi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Ubay. Dan Ubay ini apabila dia sedang berjalan, bersama dengan Ubay di belakangnya ada ramai orang. Maknanya ada ramai pengikut Ubay. Ubay berjalan di depan dan pengikutnya berjalan di belakang mengikuti perjalanan Ubay radhiyallahu taala anhu. Jadi bila Sayyidina Umar tengok kepada situasi tersebut, ada seorang lelaki berjalan di depan, belakang ni ramai pengikut. Kita pun biasa lihat situasi dan keadaan tersebut. Lalu Sayyidina Umar fanaharahu wa zajarahu. Sayyidina Umar macam tinggikan suara dan Sayyidina Umar memberi amaran dan memberikan ancaman kepada Ubay. Sayyidina Umar kata, kuf an hadha, berhentilah daripada melakukan perbuatan sebegini. Berhentilah daripada melakukan perbuatan sebegini. Kenapa? Fa innaha fitnatun lil matbu'. Kerana perbuatan sebegini adalah merupakan suatu fitnah kepada orang yang diikuti. Merupakan suatu fitnah kepada orang yang diikuti. Dan juga muzillatun littabi', dan ia juga merupakan suatu kehinaan kepada orang yang mengikut. Begitu. Jadi dia akan membawa kepada dua keburukan. Keburukan pertama kepada orang yang diikut, yang berada di depan. Manakala keburukan yang kedua adalah bagi orang yang mengikut, yang berada di belakang. Yang diikuti di depan itu, dia akan menjadi fitnah kepada diri dia. Akan menjadi satu ujian kepada diri dia. Oh, aku ramai pengikut. Aku ni disukai. Aku hebat. Aku ni dicintai. Begitu. Itu fitnah dia. Dia diuji dengan itu. Dan yang keduanya, fitnah ataupun satu kehinaan kepada yang mengikut. Kita kata orang tengok di belakang, Allah apalah awak ni sampai teruk sangat. Nampak? Dia akan jadi satu kehinaan. Apa teruk sangat sampai orang berjalan pun nak ikut. Orang pergi sana, orang pergi sana, orang pergi sini, awak pergi situ.
Awak ikut sahaja. Nampak itu macam suatu penghinaan kepada diri sendiri. Jadi atas faktor itu Sayyidina Umar dia tegur dan dia melarang kepada perbuatan sebegini, hadirin dan hadirat. Baik. Disebutkan di sini, hadirin dan hadirat, وقد ذكر بعض من كتب في الرقائق والسلوك أن العبد إذا تمنى أو فرح أن يعظم إذا دخل وأن يكون قصده مقصورا على إعجاب الناس به ومدحهم له فحسب فإن ذلك باب عظيم من أبواب الرياء والسمعة ومن رأى الله به ومن سمع الله به. Terjemahannya, sebahagian ulama yang menulis berkenaan dengan kitab-kitab Ar-Raqaiq was-Suluk, dan kitab-kitab Ar-Raqaiq ni lebih kepada kitab-kitab penyucian jiwa, kitab-kitab berkaitan dengan pembersihan jiwa daripada sifat-sifat mazmumah. Mereka mengatakan annal abda, seorang hamba itu apabila dia bercita-cita atau dia gembira untuk dimuliakan dia apabila setiap kali dia masuk ke satu-satu majlis, dan tujuan utama dia adalah semata untuk menggembirakan atau mendapatkan kesukaan daripada orang ramai, dan juga untuk dia mendapat pujian daripada orang ramai, maka sesungguhnya itu merupakan satu pintu yang besar daripada pintu-pintu riak dan juga pintu-pintu sum'ah. Pintu riak dan juga pintu-pintu sum'ah. Dan kita tahu bahawasanya disebutkan oleh para ulama, hadirin dan hadirat, bahawasanya riak ni ada kaitan dengan penglihatan, manakala sum'ah ada kaitan dengan pendengaran. Ra'a melihat, sami'a mendengar. Jadi, dalam bahasa yang mudah difahami, riak ni kita lakukan sesuatu amalan untuk dilihat oleh orang ramai. Manakala sum'ah ni kita memperdengarkan amalan atau kita suka amalan kita didengari oleh orang ramai. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah, dan ini adalah dua pintu yang menafikan ikhlas. Bahaya kerana dia ada masalah kepada niat. Lalu dikatakan oleh penulis kitab kita, Syekh Abdul Aziz Sadhan hafizahullah, فَهَذِهِ الشَّخْوَةِ مُصِيبَةٌ إِلَّا لِمَنْ رَبَطَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ. Ini adalah syahwat ini merupakan suatu musibah kecuali golongan yang Allah ikat hati mereka, supaya keikhlasan mereka itu adalah keikhlasan yang betul, ataupun niat mereka adalah niat yang tulus. Baik. Dan ini kita masih berada pada perbahasan cintakan kemasyhuran, hadirin dan hadirat, serta cinta untuk kehadapan, cinta untuk menonjol. Wa kana as-salafu rahimahumullah ab'adun nasi an hubbi syuhrah. Generasi salaf, ulama-ulama salaf adalah golongan yang paling jauh daripada cintakan kemasyhuran. Golongan salaf adalah generasi yang paling jauh daripada mencintai kemasyhuran. Wa minal amsilati ala dhalik, contoh-contohnya seperti yang disebutkan di sini. Ma jaa fi tarjamati Ayyub as-Sakhtiyani rahimahullahu ta'ala, qala Syu'bah, qala Ayyub, Zukirtu wala uhibbu an uzkar. Dalam pribadi ataupun biografi seorang ulama salaf yang namanya Ayyub as-Sakhtiyani, Ayyub as-Sakhtiyani rahimahullah, diriwayatkan daripada anak muridnya yang bernama Syu'bah, dan Syu'bah ini beliau memberitahu bahawasanya Ayyub pada suatu hari pernah berkata, Zukirtu wala uhibbu an uzkar. Namaku disebut dan aku tidak suka namaku disebut. Maknanya nama dia disebut-sebut, dijulang tinggi.
Maknanya nama dia menjadi zikir. Asal pergi ke mana je atau di mana sahaja dia berada, ke orang kata Ayub, 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 Ayub. Maknanya orang cerita tentang dia. Menjadi bahan bualan tentang kebaikan dia, keilmuan dia, kesalehan dia, ketokohan dia. Tapi dia kata apa? Jauh daripada lubuk hati dia, dia kata zikir tu. Memang aku disebut. Namaku menjadi sebutan. Wala uhibbu an uzkar. Tapi aku tak suka namaku disebut, kata Ayub Sakhtiani rahmatullahi alaih. Aku tidak suka namaku disebut. Baik. Jadi inilah sepatutnya sikap kita. Bahawasanya kalau orang yang cintakan kemasyhuran, dia tak akan kata benda macam ni. Bahkan dia akan gembira. Dia akan seronok kalau namanya disebut-sebut. Sedangkan inilah penghalang besar dalam proses menuntut ilmu. Kenapa? Niat yang rosak. Niat yang rosak. Dan niat ni di mana tempatnya hadirin dan hadirat? Niat ni qalbu. Tempatnya di dalam qalbu kita. Jadi qalbu kita ni boleh diisi dengan benda baik seperti ikhlas, atau boleh diisi dan dimasuki dengan benda buruk seperti hubbus syuhrah, cintakan kemasyhuran, dan juga hubbut tasaddur, suka untuk menonjol-nonjol. Jadi dia boleh dimasuki sama ada salah satu daripada dua tersebut. Saya tertarik dengan apa yang disebut oleh seorang ulama. Namanya adalah Allamatul Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Saleh Al-Utsaimin. Dan beliau pada satu hari, beliau pernah sebutkan tentang orang-orang kaya. Tentang orang-orang kaya. Orang kaya dia ada harta. Dan harta ni adalah sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga. Jadi dia kata, adakah orang saleh atau adakah orang kaya, dia kata, akan meletakkan harta mereka di dalam tempat-tempat yang kotor? Orang kaya dekat mana peti simpanan duit dia? Dalam tong sampah. Logik ke? Ataupun dia letakkan di dalam parit, dalam longkang yang kotor? Dia tidak logik. Orang-orang kaya, mereka tidak akan menyimpan harta mereka di tempat yang kotor kerana harta mereka bernilai. Jadi Allah ni, adakah Allah akan meletakkan ilmu yang bernilai itu pada hati-hati yang kotor? Dia kata tidak. Jadi Allah hanya akan meletakkan ilmu yang merupakan ilmu jauh lebih besar nilainya berbanding harta. Allah akan meletakkan ilmu pada tempat yang bersih, iaitu pada hati yang bersih. Allah tidak akan letak kalau hati kita kotor. Sama seperti orang kaya, dia akan simpan hartanya di tempat yang proper, tempat yang selamat, tempat yang baik. Dia tidak akan meletakkan harta dan menyimpan hartanya di tempat-tempat yang kotor, dalam tong sampah, dalam parit, dalam loji penapisan air dan seumpamanya. Tidak. Tapi begitulah Allah hanya meletakkan harta yang bernilai ini, iaitu ilmu, di dalam hati yang bersih sahaja. Bersih daripada perkara-perkara yang menafikan ikhlas. Dan disebutkan di sini, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, wa qala Syu'batu aidan, Syu'bah berkata juga. Dan Syu'bah ni kita tahu adalah dia pendamping atau anak murid kepada Ayub As-Sakhtiani. Dia kata rubbama zahabtu ma'a Ayub lihajah fala yada'ni amshi ma'ahu wa yakhruju min hahuna wa hahuna likay la yaftuna lahu. Terjemahannya, hadirin dan hadirat, aku ni keluar bersama dengan Ayub kerana ada hajat, kerana ada urusan. Tapi dia tidak membiarkan aku untuk berjalan bersamanya. Maka dia akan keluar daripada sini, seolah-olah dia akan melalui jalan-jalan yang berbeza. Supaya dia ini tidak, orang kata, dilihat ada pengikut yang berjalan bersama dia. Itu maksudnya. Maknanya tujuan ini adalah tujuan untuk dia menjaga niat dia.
Dia sebagai seorang guru, ada kerisauan dalam dirinya kalaulah ada anak murid yang mendampinginya, dan itu akan memberi kesan kepada niat dia. Dia akan seolah timbul perasaan bangga, perasaan besar diri, perasaan suka kepada kemasyhuran dan seumpamanya. Dan ada lagi yang menunjukkan contoh di sini. Waqala Hammad berkata, iaitu Hammad ni juga adalah anak murid kepada Ayyub As-Sakhtiyani. Kuntu amshi ma'ahu, aku pernah satu hari berjalan bersama dengan Ayyub As-Sakhtiyani. Fayakhudhu fi turuq inni la'ajabu kaifa yahtadi laha firaran minan nasi ayyuqal hadha Ayyub. Aku pernah berjalan bersama dengan Ayyub, lalu aku dapati dia ni melalui jalan-jalan yang aku sangat pelik. Macam mana dia boleh melalui jalan tersebut? Maknanya jalan-jalan yang boleh jadi bukan laluan biasa manusia, tapi dia boleh lalu di jalan-jalan tersebut. Dan tujuan dia tak lain tidak bukan adalah firaran minan nas. Dia seolah nak melarikan diri daripada orang ramai. Ayyuqal hadza Ayyub. Daripada dikatakan, oh Ayyub ada di sini, Ayyub lalu di sini. Jadi dia tidak mahu perkara itu berlaku kerana dia khawatir, dia takut kepada kemasyhuran hadirin dan hadirat. Dia takut dia ni disebut-sebut dan seumpamanya. Jadi kata Hammad ni, aku pelik. Aku takjub dengan jalan yang dia lalui, bukan jalan yang biasa dilalui oleh orang ramai. Tapi dia boleh lalu di kawasan tersebut. Baik. Kemudian disebutkan di sini, waqala Bishr bin al-Haris, waqala Bishr bin al-Haris. Bishr bin al-Haris berkata, mattaqallaha man ahabba syuhrah. Seseorang yang cintakan kemasyhuran adalah orang yang tidak takut kepada Allah. Seseorang yang cinta kepada kemasyhuran adalah merupakan seseorang yang tidak takut kepada Allah. Mattaqallah, dia tidak bertakwa kepada Allah. Jadi ini menunjukkan bahawasanya hubbus syuhrah adalah mazmumah, iaitu termasuk dalam sifat mazmumah, iaitu sifat yang dikeji, sifat yang tercela, bukan sifat yang terpuji, bukan sifat yang mulia. Jadi sebab itu hadirin dan hadirat, kita kena bersihkan qalbu kita ini. Kita belajar untuk apa? Adakah untuk dikenali? Adakah untuk dipuji? Adakah untuk disebut-sebut? Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Baik. Waqala al-Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, Uridu an akuna fi syi'b bi Makkah hatta la u'raf wa qad pulitu bisyuhrah. Aku ingin supaya aku ni berada di lereng-lereng bukit di Mekah, supayalah aku ni tak dikenali. Maknanya dia nak duduk jauh daripada orang ramai, itu maksud dia nak duduk di lereng bukit. Wa qad bulitu bisyuhrah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, sesungguhnya aku telah diuji dengan kemasyhuran. Memang pada waktu itu nama Imam Ahmad ni sangat-sangat terkenal. Orang sebut sahaja Ahmad bin Hanbal, semua orang boleh tahu nama dia. Orang kenal nama dia walaupun mungkin orang tak tahu macam mana rupa parasnya, macam manakah bentuk tubuhnya, tapi orang kenal. Nama Ahmad bin Hanbal ni begitu masyhur hadirin dan hadirat. Sehingga dia kata, uridu an akuna fi syi'ab. Aku ingin untuk berada di lereng-lereng bukit. Hatta la u'raf, sehinggalah aku ni tidak dikenali. Wa qad bulitu bisyuhrah, aku telah diuji dengan populariti. Aku telah diuji dengan kemasyhuran. Walamma balagha al-imam Ahmad anna an-nasa yad'una lahu qala laitahu la yakuna ataupun laitahu la yakunu istidrajan. Terjemahannya, apabila sampai berita kepada Imam Ahmad bahawasanya orang ramai mendoakan kebaikan untuk Imam Ahmad. Sebab dia orang saleh, dia ulama. Maka dia dengar berita, wahai Imam, orang ramai telah mendoakan kebaikan untuk awak.
Maka apa ucapan dia? Dia kata laitahu la yakunu istidrajan. Mudah-mudahan itu tidak menjadi suatu istidraj. Dia khawatir, dia risau. Dia risau apa yang kebaikan yang dia perolehi daripada sanjungan, daripada sebutan, daripada doa yang diberikan oleh orang-orang ramai kepada dirinya. Dia takut itu adalah istidraj. Itu adalah istidraj. Apa makna istidraj, hadirin dan hadirat? Kita kata istidraj ini adalah suatu nikmat yang Allah berikan kepada seseorang dengan tujuan untuk menyesatkan dia lagi. Inilah yang Allah Ta'ala berikan kepada Qarun. Allah bagi dia harta yang banyak, tapi dia dengan tujuan nak sesatkan lagi dia. Bahawasanya dia ingat dengan harta dia yang banyak, dia berada pada jalan kebenaran. Dia fikir kalau dia salah, kenapa dia masih dapat harta yang banyak? Itulah yang kita maksud dengan istidraj. Begitu juga yang diberikan kepada Fir'aun. Dia rasa dia betul sebab dia ada kuasa. Dia ada jawatan, dia ada pangkat yang besar. Dia ada tentera yang ramai. Dia ada harta yang banyak. Jadi dia ingat dengan nikmat tu dia betul. Tapi sebenarnya nikmat itu hanyalah dikekalkan pemberiannya daripada Allah Ta'ala kepada dia untuk menambahkan lagi kesesatan dia. Jadi inilah dianya istidraj. Sebab itu kita kena perhalusi. Macam mana kita nak elakkan diri kita daripada istidraj? Pastikan nikmat yang kita miliki semuanya disyukurkan dengan amalan taat kepada Allah. Maknanya, kalau kita tak nak nikmat kita yang kita ada ni menjadi istidraj, Allah bagi kita harta, kita kena banyak sedekah. Kita ini jawatan atau kuasa, kita kena banyak gunakan kuasa ke arah kebaikan. Maka ini akan menyelamatkan kita daripada istidraj. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Kerana kata para ulama, semua nikmat yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah merupakan suatu bala. Semua nikmat yang tidak mendekatkan kita kepada Allah, ia adalah suatu bala dan musibah. Wa qala marrah, iaitu Imam Ahmad lagi, kita masih bercerita tentang Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah berkata, yukhatibu tilmizahu, dia bercakap dengan anak murid dia, lamma balaghahu madhan nas, ketika mana anak muridnya itu menyampaikan pujian orang ramai kepada Imam Ahmad ini. Imam Ahmad kata, ya Abu Bakar, itu kawan dia tu nama Abu Bakar, anak murid dia tu nama Abu Bakar, idza arafa ar-rajulu nafsahu fama yanfa'uhu kalamun nas. Wahai Abu Bakar, dia kata kepada anak murid dia, sekiranya seseorang lelaki itu mengenali dirinya sendiri, dia tahu diri dia macam mana, hakikat diri dia, keadaan diri dia, situasi sebenar diri dia, maka kata-kata manusia ni tak bagi manfaat apa pun kepada dia. Kata-kata manusia ni, orang duk kata, oh ini sesoleh-soleh manusia, sewarak manusia, manusia paling alim, manusia paling zuhud, manusia paling baik. Tapi kalau dia kenal diri dia, pujian manusia tak memberi apa manfaat pun kepada dirinya. Hadirin dan hadirat. Jadi dia tengok bahawasanya ini semua adalah gaya bahasa yang menunjukkan jiwa mereka ni adalah jiwa yang bersih daripada cinta pujian. Itu maksudnya. Jiwa yang bersih daripada cinta kemasyhuran. Wa qala marrah, Imam Ahmad pernah sekali berkata li syakhsin akhar, kepada seorang lelaki yang lain, indama ballaghahu du'a'an nas qala as'alullaha alla yaj'alna mura'in. Ketika mana lelaki tersebut menyampaikan doa orang ramai untuk Imam Ahmad, Imam Ahmad berkata kepada lelaki tersebut, as'alullaha alla yaj'alana mura'in. Aku berdoa kepada Allah agar Allah tidak menjadikan kita ni tergolong dalam kalangan orang yang riak. Mudah-mudahan kita juga termasuk dalam kalangan tersebut, iaitu orang yang selamat daripada riak dan cintakan kemasyhuran dan seumpamanya. Allahumma amin. Wa qala,
Iaitu ada disebutkan di sini hadirin dan hadirat. Haddatsana Jarir an Atha ibn Sa'ib an Abdurrahman ibn Abi Ayyub an Abdurrahman bin Abi Layla qala adraktu 20 wa mi'ah min al-ansari min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma minhum rajulun yus'alu an syai'in illa wadda an akhahu kafahu wa la yuhaddithu hadithan illa wadda an akhahu kafahu. Iaitu diriwayatkan daripada Jarir bin Atha bin Sa'ib daripada Abdurrahman bin Abi Layla. Maknanya Abdurrahman bin Abi Layla. Dan dari sudut kedudukan hierarki, Abdurrahman bin Abi Layla ini ataupun lebih dikenali sebagai Ibnu Abi Layla, beliau berada pada kedudukan tabi'in. Beliau berada pada kedudukan apa? Kedudukan tabi'in. Dan beliau menyatakan adraktu 20 wa mi'ah minal ansari min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah berjumpa dengan 120 orang sahabat Nabi dari kalangan Ansar. Iaitu aku pernah bertemu dengan 120 orang dari kalangan sahabat Nabi ataupun 120 orang sahabat Nabi dari kalangan Ansar. Dan dia jumpa tu satu isu. Apa yang dia dapat? Dia kata, ma minhum rajul, tidak ada mana-mana lelaki pun dari kalangan mereka yang ditanyakan satu-satu persoalan, melainkan dia akan suka saudara dia yang cover, menjawab bagi pihak dia. Dan wala yuhaddithu hadithan illa wadda an akhahu kafahu, dan tidaklah setiap lelaki tersebut menyampaikan hadis melainkan dia nak saudara dia atau kawan dia yang mencukupkan dia daripada melakukan perbuatan tersebut. Maknanya begini. Adalah orang datang tanya soalan. Kemudian di sebelah kita ni ada orang lain. Maknanya saya di sini, ada orang tanya soalan kepada saya dan ada orang di sebelah saya. Kemudian orang tu tanya soalan kepada saya dan saya kata kawan saya akan jawab. Macam tu. Maknanya dia kalau boleh dia nak mengelak. Tapi ini bukan dengan bentuk main-main, tak. Macam sebahagian kita pada hari ini, itu menjadi satu mainan saja, bukan. Yang ni dia suka kalau, dia macam, dia jujur. Dia kata kalau kawan aku yang jawab pun, itu lebih baik. Sebab apa? Sebab dia tak nak kepada, supaya nanti kalau dia jawab, nanti orang akan kata, ush, alim sungguh. Orang akan kata, Masya Allah, hebatnya ilmu dia. Dia tidak mahu. Tapi kalau kawan dia yang kata, tak apalah, sekurang-kurangnya dia selamat. Dan itulah menunjukkan bagaimanakah ini antara perbuatan-perbuatan menjaga hati. Perbuatan-perbuatan menjaga hati ni daripada dimasuki oleh sifat-sifat negatif. Sifat-sifat mazmumah yang saya katakan, sifat-sifat yang tercela itu tadi. Jadi dia akan cenderung, wadda ni dia akan suka, dia akan cenderung bahawasanya biarlah kawan dia yang menjawab bagi pihak dia dan menyampaikan perkongsian atau menyampaikan hadis bagi pihak diri dia. Baik, selesai kepada perbahasan yang kedua. Kemudian hadirin dan hadirat, kita nak pergi kepada al-mu'awwiqus salith. Al-mu'awwiq as-salith. Penghalang yang ketiga. Penghalang yang ketiga daripada proses mendapatkan ilmu. Dan saya nak jadikan penghalang yang ketiga ini sebagai topik yang terakhir. Topik yang terakhir sebelum kita buka kepada sesi soalan. Bukan terus tutup. Jadi sebelum kita buka kepada sesi soalan. Iaitu penghalang yang ketiga ini adalah at-tafritu fi halaqatil ilm. Iaitu kita ni cuai ataupun kita mengabaikan menghadiri majlis-majlis ilmu. Yang ni halangan yang ketiga daripada mendapatkan ilmu. Lalai dan cuai daripada menghadiri majlis ilmu.
lalai dan cuai daripada menghadiri majlis ilmu. Disebutkan oleh penulis kitab kita, kana salafuna yaqulun, ulama-ulama kita dahulu mereka pernah menyebut, al-ilmu yu'ta wala ya'ti, ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang datang kepada kita. Kita kena cari ilmu, bukan ilmu kena cari kita. Jadi kita kena pergi kepada halaqah ilmu. Kitalah yang kena duduk di hadapan majlis-majlis ilmu. Jadi atas faktor ini hadirin, sentiasalah kedudukan halaqah ilmu itu penting. Berada pada darjat dan kedudukan yang tinggi hadirin dan hadirat. Dan ini merupakan antara kata-kata Imam Malik bin Anas rahimahullah. Antara kata-kata Imam Malik bin Anas rahimahullah. Iaitu satu hari ada riwayat yang menyebutkan bahawasanya Khalifah Harun al-Rashid, dia mengarahkan Imam Malik supaya datang ke rumahnya untuk mengajarkan ilmu kepada anak-anak dia. Lalu Imam Malik mengutuskan surat dan dia kata, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu tu didatangi dan bukan ilmu yang datang kepada kita. Jadi isyarat dia, kalau anak kepada tuan nak belajar ilmu dengan saya, dia yang kena datang jumpa saya, bukan saya yang pergi jumpa dia. Begitu. Dan ini semuanya adalah haibatul ilm. Betapa hebatnya ilmu dan betapa mulianya kedudukan ilmu. Jadi, tapi kalau kita ini malas hadir majlis ilmu atas alasan sibuk, sebenarnya tidak hadir ke majlis ilmu ni sebab dia dua je. Sama ada sibuk, yang kedua malas. Tapi sebenarnya mana ada manusia yang benar-benar sibuk? Hatta kita tengok pemimpin dunia pun adanya masa pergi buat urusan-urusan peribadi, bukannya sibuk. Tetapi kadang-kadang kita ni banyak buat-buat sibuk. Sehingga buat-buat sibuk ini yang menghalang dan mengekang kita daripada menghadiri majlis ilmu. Kadang kita lihat hadirin dan hadirat betapa banyak majlis-majlis ilmu ini tumbuh dan subur di negara kita ini. Kalau tak boleh hadir secara bersemuka di dalam dewan-dewan pengajian, di masjid dan di surau, kita buat juga majlis ilmu secara dalam talian seperti yang dilakukan kita pada saat ini. Tapi kadang sibuk. Maknanya tidak ada masa, tidak ada peruntukan masa kita sebab kita tak berminat sebenarnya dengan mempelajari ilmu. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Jadi apabila kita ni mengabaikan dan cuai daripada menghadiri majlis ilmu, maka inilah penghalang utama kita daripada mendapatkan ilmu. Kemudian kata penulis kitab, wa huqqa lana an naqul, layak untuk kita sebutkan, innal ilma al-an, ilmu sekarang ini ya'ti wa la yu'ta. Ilmu yang datang tapi bukan kita yang datang kepada ilmu. Illa minal qalil, kecuali dari kalangan orang yang sedikit. Fahalaqatul ilmi allati tu'qadu wad durus allati tuqam illam nastaghilha fasawfa na'uddu asabi'an nadam fima ba'd. Halaqah-halaqah ilmu yang diadakan serta majlis-majlis pengajian yang dilangsungkan, kalaulah kita tidak memanfaatkan kesemuanya, nescaya kita akhirnya akan menyesal tak lama selepas daripada ini. Kita akan menyesal. Kenapa? Dia kata fahadhil halaqat law lam yakun fiha illa anna as-sakinah tanzilu ala hadiriha wal rahmah taghshahum wal malaikah tahuffuhum wa qabla dhalika yadhkuruhumullahu fi man 'indah lakana dhalika kafiyan fi huduriha fa kaifa idza kana sahibul halaqah sayahdha insyaallah bi fawzain bit tahsilil ilmi wa bil ajril ukhrawi. Yang mana terjemahannya hadirin dan hadirat, halaqah-halaqah ilmu ini kalaulah tidak ada padanya kecuali beberapa kelebihan sahaja. Yang pertama, Allah turunkan ketenangan kepada orang yang menghadirinya. Allah memberikan rahmat kepada orang yang mengikutinya. Malaikat akan menebarkan sayapnya kepada mereka, menaungi mereka.
dan Allah akan menyebut-nyebut iaitu memuji mereka ini di kalangan para malaikat, di hadapan para malaikat, maka itu pun telah mencukupi kepada kita ini untuk menghadiri majlis ilmu. Maksudnya kalau kita dapat 4 tu pun dah cukup dah. Lalu kata penulis kitab, bayangkan kalaulah kita yang menduduki majlis ilmu ni, kita memperoleh 2 ganjaran dan kejayaan yang paling besar. Yang pertama, kita dapat ilmu, dan yang kedua, kita mendapat pahala di akhirat, ganjaran di akhirat. Itu lebih utama. Tapi orang yang hadir majlis ilmu ni, dia dapat 4 kelebihan tersebut. Dan ini seperti yang diberitahu oleh Nabi SAW, bahawasanya baginda menyatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna fiha kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah berkumpulnya suatu kaum, satu kumpulan, satu kelompok manusia di dalam satu rumah daripada rumah-rumah Allah, yang mana yatluna fiha kitab Allah, perkumpulan mereka tersebut, mereka membaca Quran, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan saling mempelajari Al-Quran sesama mereka, illa, pertama, melainkan nazalat alaihimus sakinah, ketenangan akan turun kepada mereka. Yang kedua, wa ghashiyathumur rahmah, rahmat Allah akan menyelubungi mereka, akan meliputi mereka. Yang ketiga, wa haffathumul malaikah, malaikat akan menebarkan sayapnya kepada mereka, menaungi mereka. Dan yang keempat, Allah akan memuji mereka dalam kalangan para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, Allah akan menyebut-nyebut nama mereka di kalangan atau di hadapan para malaikat hadirin dan hadirat. Jadi, bagaimanakah kalau kita yang menghadiri majlis ilmu, habuan kita daripada majlis ilmu tersebut adalah 2 kejayaan, 2 keuntungan. Yang pertama, kita memperoleh ilmu, dan yang kedua, wabil ajril ukhrawi, ganjaran di akhirat. Ganjaran di akhirat. Jadi yang ketiga ini, apa yang menghalang kita daripada mendapat ilmu? Kerana kita lalai, kerana kita cuai, kerana kita leka, kerana kita alpa daripada menghadiri majlis-majlis ilmu. Jadi kalau boleh, dalamlah seharian hidup kita ini, kena usaha dan pastikan kita ini menghadiri majlis ilmu. Ada orang kata, Ustaz, saya tak nak hadir majlis ilmu sebab penceramah tak ada kualiti. Kita kata, tuan atau puan, penceramah ni ada banyak dan ada ramai. Jadi kalau kita tak berapa suka dengan satu-satu individu, kita ada banyak pilihan yang lain di atas muka bumi ini untuk kita belajar ilmu daripada dia. Pastikan kita cari penceramah yang kita yakini keilmuan dia dan kita hormati ketokohannya, maka kita hadirilah majlis-majlis ilmu dia dan kita dengarlah majlis-majlis yang dia sampaikan. Maka itu lebih utama hadirin dan hadirat. Sekurang-kurangnya kena hadir dalam majlis ilmu. Bila kita hadir ke dalam majlis ilmu, itu adalah petanda besar bahawasanya masa kita berkat. Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau pernah menyebut kata-kata yang masyhur, hadartu fil yawm 12 darsan, hadartu fil yawm 12 darsan wa barakallahu ta'ala fi awqati. Dalam sehari, kata Imam Nawawi, dalam sehari aku menghadiri 12 majlis pengajian ilmu. Dalam sehari Al-Imam Nawawi menghadiri 12 majlis pengajian ilmu. Kemudian Al-Imam Nawawi mengatakan, wa barakallahu ta'ala fi awqati, dan Allah memberkati masa-masaku. Allah memberkati masa-masaku. Apa maknanya ini, hadirin dan hadirat? Ini membawa erti bahawasanya Allah masa yang berkat adalah masa yang diisi dengan aktiviti yang bermanfaat. Jadi antara aktiviti yang bermanfaat adalah hadir dan duduknya kita ini ke dalam majlis-majlis ilmu. Jadi mudah-mudahan Allah golongkan semua kita ini dalam para pencinta ilmu yang menghadiri majlis ilmu, dan mudah-mudahan semua yang hadir pada hari ini adalah menzahirkan keberkatan masa kita ini yang ada Allah Ta'ala berikan kepada kita.
Dan kata penulis kitab sebagai penutup, wa sayati insyaallah mabhas mustaqil an adabi halaqatil ilm. Dan akan datang satu perbahasan yang khas, yang khusus berkenaan dengan adab-adab menghadiri majlis ilmu. Nanti kita akan sampai kepada perbahasan tersebut insya-Allah. Jadi saya berhenti untuk sesi perkongsian dan saya mula kepada sesi persoalan sekiranya ada hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Yang ada komen di Facebook ke ataupun yang ada komen di YouTube, saya minta jasa baik kepada admin untuk kongsikan persoalan-persoalan sekiranya ada hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Okey, baik. Saya dimaklumkan tidak ada sebarang persoalan yang ditanyakan. Maka oleh kerana itu saya rasa memadai perbahasan kita pada pagi ini. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbahasan kita pada jadual yang telah ditetapkan insya-Allah pada hari Sabtu minggu yang keempat. Maka kalau hari ini 10 hari bulan, maka 17, 24 hari bulan insya-Allah kita akan bertemu untuk sesi yang kedua. Dan kita akan menyambung baki-baki perbahasan halangan-halangan al-mu'awwiqat an talabil ilm, al-mu'awwiqat an talabil ilm insya-Allah, menggunakan kitab Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilm karangan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Sadhan hafizahullah taala. Jadi saya rasa memadai sekadar itu. Jazakumullahu khairan kepada jawatan kuasa penganjur dan juga terima kasih kepada semua hadirin dan hadirat yang hadir menonton bersama. Saya minta maaf jika ada salah dan silap, terkasar bahasa dan seumpamanya. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.